KPM. Mira nak cuba lukis pentagon. Rasanya macam ni. Betul lah ni. Betul ke ni pentagon? Tapi Mira rasa betul lah pentagon memang macam ni. Dia berbucu, ada garisan. Tapi betul ke Kejap nak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pentagon 7 bucu ke? Macam mana cara nak lukis pentagon yang tepat ni? Macam bengkok-bengkok je garisan Mira ni. Nak cuba lukis lagi sekali lah kalau macam tu. Pentagon. Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton slot Mendengar Rendah bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran asas sains komputer iaitu Scratch, melukis, poligon, automatik, dan bersama dengan Mira, Cikgu Masyita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Apa khabar Mira? Saya pun khabar baik Cikgu, sangat bersemangat hari ini. Selamat datang ke kelas kita. Cikgu, tadi kan Cikgu, Mira cuba untuk lukis pentagon ni. Tapi kan, macam salah je. Betul ke tak betul Cikgu cara Mira buat ni? Boleh Cikgu ajar? Bentuk tu ada tapi kita boleh buat lagi cantik daripada tu. Oh, boleh buat lagi cantik lah dari ni. Okey, tak apa. Jangan risau. Nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana cara yang lebih cantik dan lebih mudah pastinya kepada murid-murid di rumah. Tapi sebelum tu cikgu, Mira ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu Masyita. Terima kasih. Sama-sama. Okey, dan diikuti pula dengan Mira. Anda di rumah pun sama untuk sentiasa kekal menjaga SOP walau di mana saja anda berada. Baik Cikgu Masyita, hari ini kan Cikgu, apa yang Cikgu nak terangkan ataupun ajar saya dan juga murid-murid di rumah yang sedang menonton? Silakan Cikgu. Okey, Mira, terima kasih. So, hari ini kita akan belajar subjek asas sains komputer. Okey, kita akan belajar menggunakan perisian Scratch untuk membina atur cara yang menggunakan gabungan struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan serta menggunakan pemboleh ubah dan operator matematik dalam pembangunan atur cara tersebut. Selain daripada itu, Mira dan murid-murid di rumah perlu ataupun mampu mengenal pasti ralat dan juga membaiki ralat dalam atur cara tersebut. Wow, banyak yang kita nak sama-sama belajar ni kawan-kawan. Ada ralat juga cikgu ya? Ya, dalam atur cara memang ada ralat. Ya, dan itu nanti cikgu akan terangkan juga. Baik cikgu, kalau macam tu kan cikgu, saya pun nak belajar juga dengan cikgu ni mengenai dengan saya punya pentagon yang tak berapa jadi ni. Tapi nanti cikgu akan tunjuk dengan cara yang lebih mudah. Jadi kawan-kawan di rumah, kita kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot Mendengar Rendah. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Masyita dari SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Tadi cikgu dah terangkan apa objektif kita pada hari ini, di mana hari ini kita akan sama-sama belajar untuk asas sains komputer khusus untuk murid-murid tingkatan 1, iaitu Scratch, melukis, poligon, automatik. Scratch bukan ini cikgu, bukan cakaran tapi Scratch tu nama aplikasi. Tapi kita tanya cikgu lah untuk cikgu terangkan dengan lebih jelas lagi kepada mereka yang sedang menonton sekarang. Cikgu silakan. Okey. Baik murid-murid, so kita akan menggunakan perisian Scratch 3.0. Okey, kalau dalam paparan ni sekarang memang telah buka ya paparan Scratch 3.0. Okey, so untuk pertamanya
untuk kita melukis poligon, kita perlu menggunakan extension lah, Mira ya. Ya, cikgu. So extension tu kita klik pada bahagian bawah sebelah kiri ni. Okey, so kita klik. So murid-murid akan nampak extension yang terdapat dalam Scratch ya. Okey, boleh Mira? Boleh Okey. cikgu. Okey, sambil-sambil tu Mira pun cuba jugalah cikgu. Okey, kemudian ada banyak extension dekat sini. Antaranya ialah muzik, pen, video sensing, text to speech, translate dan juga extension dalam Scratch ni juga boleh disambungkan dengan perkakasan seperti Microbit dan juga Lego. Okey, tapi untuk hari ni kita nak belajar melukis poligon. So hari ni kita nak menggunakan extension pen. Wow. Jadi Okey. jadi kita akan klik pada extension pen. Extension pen. So sekarang kalau kita tengok tadi pada bahagian yang sebelum kita mula klik pada extension pen tu, dia cuma sampai my block. Sekarang dah ada blok tambahan iaitu pen. So ini ialah arahan-arahan yang ada pada blok pen seperti erase all, okey, kemudian stamp, pen down, pen up dan sebagainya lah. Ya, cikgu. Okey. So Mira, Ya, cikgu. dekat sini bahagian putih ini ialah bahagian untuk kita drag and drop blok arahan. Ya, untuk kita Okey. susun lah kan cikgu, kita punya command kita tu. Betul. Okey. So dekat bahagian sini pula ialah ini kita panggil sprite. Okey, ini kita panggil sprite. So kalau Mira tak nak miau ni sebagai sprite, boleh tukar. Tapi kita tak apa, kita kekalkan je lah dia saja. Okey, so Mira dah sedia? Saya dah sedia cikgu. Okey, so kita nak mulakan. Okey, kita nak melukis pentagon. Pentagon. Okey kawan-kawan, cikgu nak tunjuk macam mana lukis pentagon. Pentagon ni yang 5 bucu kan cikgu? Betul, 5 bucu. Okey, tapi cikgu nak reflex balik tadi yang masa Mira lukis gambar pentagon tu. Okey, macam mana cara Mira melukis pentagon tu? Oh, cara Mira melukiskan cikgu. Mira sambungkan garisan hingga membentuk bucu-bucu ni cikgu. Okey. Mira mulakan dengan satu garis dahulu, betul Mira? Betul, cikgu. Kemudian Mira sambungkan lagi garis-garis sebanyak 5 garisan, betul? Betul cikgu. Okey. Mira, itu kita panggil dia sebagai algoritma. Oh, Iaitu arahan untuk membuat atau melukis pentagon. Okey, sebelum kita membuat atur cara, sebaiknya Mira dan murid-murid juga perlu mengetahui algoritma. Okey, so jadi saya cikgu nak kongsikan algoritma untuk melukis pentagon. Okey, so algoritma terbagi pada dua lah, carta alih dan pseudocode. Tapi untuk hari ni kita akan buat merujuk pada pseudocode. Okey. So Mira, dekat cikgu. hadapan ini kita ada pseudocode untuk melukis pentagon. So boleh tak Mira bantu cikgu untuk menyatakan dia punya pseudocode dan kemudian cikgu akan menyusun blok-blok arahan blok-blok cikgu, arahan tersebut. Okey. Kalau macam cikgu, Mira minta izin untuk ke tepi sikit cikgu Boleh. untuk Mira membaca sebab dia arahannya berada di hadapan. Okey. Kalau macam ni, okey, dia berada di sini. Untuk permulaannya cikgu, blok arahan yang pertama ialah mula. Okey, mula. Dalam algoritma kita mula. So dalam Scratch kita boleh mulakan dengan kita klik pada when flat click. So saya tarik dan drop di sini. Okey, ini begitu. mula. Kemudian turunkan pen menghadap 90 darjah. Okey, so kemudian kita akan pergi kepada pen blok pen tadi iaitu pen down. Pen down. Kemudian kita pergi ke motion untuk kita point. Berapa darjah yang kita perlukan cikgu point tu direction dia 90 degrees. 90 degree. Kemudian setkan pembilang bersamaan dengan 1 cikgu. Okey, Mira, setkan pembilang dengan 1 itu dia dia adalah satu arahan yang bergabung dengan yang arahan yang di bawahnya.
iaitu arahan untuk struktur kawalan ulangan. Boleh Mira bacakan arahan seterusnya selepas tu? Boleh cikgu. Untuk pembilang 1 hingga 5, gerak 100 langkah, pusing 72 darjah. Macam mana tu cikgu? Okey, itu bermaksud tadi Mira kata apa? Pembilang 1 hingga 5. Okey, pembilang 1 hingga 5 bermaksud kita menggunakan struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan ulangan, so kita pergi pada blok kontrol. So dalam sini ada 2 blok arahan untuk struktur kawalan ulangan, iaitu repeat dan juga forever. Tapi untuk arahan struktur kawalan tadi kita menggunakan repeat. So kalau 1 hingga 5 bermaksud 5. Ya, sebab maksudnya kita nak dia 5 ulangan. Baik. Kemudian gerak berapa langkah Mira? Gerak 100 langkah cikgu. Okey, so kita gunakan block motion. So kita move 100 step. 100 steps. Okey, kemudian seterusnya. Kemudian kita pusing pula 72 darjah. Okey, so pusing 72 darjah. So kat sini ada yang clockwise, ada yang anti-clockwise, tapi kita boleh pilih mana-mana sajalah. Baik. So kita pilih Clockwise cikgu ya, 72 darjah. Okey. So akhir sekali. Okay, kemudian tambah 1 kepada pembilang, angkat pen dan tamat. Okey. Tambah 1 kepada pembilang tu dia dah termasuk dalam arahan repeat. Pada blok repeat ni ya. Dan kemudian pen up. So kita pergi pada ini, kemudian kita masuk pen up. Pen up. Tamat. Okey, tamat tu maksudnya selesailah, tak perlu dah apa-apa. Wow, okey cikgu. So kita nak tengok ni Mira. Adakah berjaya kita melukis pentagon. Okey, saya besarkan. Okey, kita lihat. Wow. Laju sangatlah Mira. Laju sangat, tapi macam terbalik ke? Betul ke cikgu bentuk tu cikgu? Okey, kita bagi kecil semula. Okey, saya nak betulkan sikit. Saya nak bagi dia perlahan sikit. So saya tambah arahan weight. Okey, sebentar. Oh, ni dia. Okey, weight supaya dia ada break sikit lah. Tak adalah laju sangat. Okey, so kita besarkan balik. Okey. Kita mula semula. Wow. Mira. Ya cikgu. Dia bertindan pula dengan gambar sebelumnya. Yalah cikgu. So dalam proses buat atur cara ni memang akan berlaku seperti ni. So apa kita buat? Masih lagi kita boleh baiki dia dengan kita tambah blok erase dulu. Maksudnya sebelum bila kita tekan mula, dia akan erase dulu yang apa-apa gambar sebelumnya. Okey, so kita ulang. Kita ulang semula. Dan gambar yang pertama akan hilang, betul tak cikgu? Sepatutnya begitu. Kita tengok jadi ke tak jadi. Mari saksikan. Wah, jadi. So, sekarang bentuk pentagon. Walaupun terbalik, tapi masih bentuk pentagon lah. Ya. Okey. Masih lagi 5 bucu cikgu. Okey. Okey. So, beginilah arahan untuk menghasilkan pentagon. Okey cikgu, ini untuk pentagon cikgu. Tapi kalau saya nak tambah bucu lain ke, macam mana cikgu? Itulah soalan yang cikgu nak tanya Mira dulu. Okey, Mira dah tengok tadi kod atau cara ni untuk menghasilkan 5 bucu ataupun menghasilkan pentagon. So kalau kita nak lukis 6 bucu atau hexagon, so pada arahan atau cara ni, apa yang kita perlu ubah? Apa yang kita perlu ubah ya cikgu? Kalau untuk kita melukis hexagon ataupun yang mempunyai 6 bucu poligon kan cikgu, saya rasa kita kena ubah di bahagian repeat atau ulangan tu cikgu, daripada 5 kepada 6. Okey, cikgu akan tukarkan kepada 5 kepada 6. Betul. Okey. Kemudian daripada segi degree ataupun darjah tu cikgu, kita tukar kepada 60 darjah. Betul Mira. Betul ke? Kita saksikan dulu kawan-kawan. Jadi kita saksikan dulu. Okey, saya besarkan. Dan kita cukup tak 6? Betul? Saya kira cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadilah cikgu. Tahniah Mira.
5 bunga untuk Mira. Wah, terima kasih cikgu. Bagi Saya saya simpan bunga. dulu. Boleh. Nanti ada lagi. Okey, kita kumpul bunga lagi. Okey, so ini kita dah dapat melukis heksagon. So boleh tak Mira bagi tahu cikgu kalau saya nak lukis bilangan bucu yang lain seterusnya seperti oktagon. Cikgu. So apa yang perlu diubah? Oktagon ni cikgu. Kalau nak ubah oktagon, okey, Mira tanya kawan-kawan di rumah ya. Kawan-kawan di rumah, agak-agak berapa bucu oktagon ya? Ada yang jawab 10, ada yang jawab 8. Tapi jawapan yang tepatnya untuk oktagon kita ada 8 bucu cikgu. Oh, pandai. Jadi, betul Mira. kita kena ubah daripada ulangan ataupun repeat tu daripada 6 kepada 8. 8. Okey. Seterusnya. Okey, daripada segi degree ataupun darjah tu saya kurang pastilah cikgu. Okey, kalau macam itu cikgu bantu boleh? Boleh silakan cikgu. Okey, Mira, boleh saya ke depan juga? Boleh cikgu, Okey. silakan. So, murid-murid boleh rujuk kepada rajah di hadapan tu ya, murid-murid. Okey, rajah di hadapan tu menunjukkan perbandingan antara pentagon dan juga heksagon. Okey, untuk melukis pentagon dan heksagon ni sebenarnya perubahan darjah yang pada kod atau cara tu ialah dia bergantung pada sudut luarannya. Sudut luarannya. Okey, sebenarnya itu ialah formula matematik Mira. Oh. So formula matematik sudut luaran ni ialah 360 Darjah. darjah bahagi dengan n. So n ini ialah bilangan sisi. So kalau nak cari oktagon, so kita akan buat 360 bahagi berapa Mira? Bahagi dengan 8 cikgu. Bahagi dengan 8. Jadi, so kita boleh tambah baik pada kod atau cara tersebut dengan menukarkan degree tersebut kepada menggunakan operator matematik. Okey. Ini berapa ya? 360 bahagi dengan 8. Okey. So, tak perlu kira Mira. Tak perlu kira? Kita biar komputer yang kira. Okey. Saya lupa dah cikgu, kan kita hari ini semua mengenai dengan asas pengaturcaraan. Ya, okey. So, saya kembali ke komputer. Okey, silakan cikgu. Cikgu akan tunjuk bagaimana cara komputer membantu kita daripada segi pengiraan pula. Okey. So, kita lihat ya Mira. Pada bahagian sini katakan tadi oktagon. So kita repeat 8 kali. So pada bahagian turn degree ini kita gunakan operator matematik, block operator. Okey, kita menggunakan block operator. So dekat sini ialah block operator matematik. Di sini ialah block operator perbandingan dan di sini block operator logik. So kita gunakan operator matematik, kita nak guna bahagi, betul Mira? Betul cikgu. So kita akan tarik blok ni ke sini. Masukkan dalam bulatan tersebut. So kita masukkan 360 dan Bahagi dengan 8. 8. Okey, boleh Mira? Boleh cikgu. Kita test. Okey, so saya besarkan. So saya klik. Oh, tak nampak. Okey, sekejap. Saya tarik dahulu. Kita ada. bawa. Okay, sekejap saya try lagi sekali. Kita buat lagi sekali. Wah, dah jadi. Kita Betul punya ke dah jadi Mira? Kita oktagon. kira dulu. Okey, kira dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bucu kawan-kawan. Ya. Jadilah poligon oktagon kita cikgu. Okey. Okay. So ini kita menggunakan operator matematik. Okey. Jadi kalau cikgu nak tanya Mira ni, kalau cikgu nak tanya Mira berbalik kepada pentagon tadi. Kalau pentagon tadi, so kita nak menggantikan sudut 72. So apa yang kita nak ubah pada bahagian ini? Kalau nak menggunakan pentagon tadi, kalau nak ubah sudut kepada 72 cikgu. Kalau macam tu kita ubah daripada segi darjah itulah cikgu. Tadi 72 untuk pentagon. Betul. Sekarang dekat operator matematik ni apa yang perlu kita ubah? 360 bahagi berapa? Bahagi dengan 5 cikgu. Betul. Okey.
dekat repeat. Dekat repeat pun sama, kita ubah kepada 5 bucu juga cikgu. Kita tengok Okey, so ini salah satu cara dia. Stop. Dah jadi semula. Bermaksud sebelum tu saya lupa. Oh. Bunga, 5 bunga untuk Mira. Terima kasih cikgu. Mira dah berjaya kumpul 10 bunga. Okey cikgu, bermaksud berjayalah. Mira dah faham lah ni daripada segi pilihan, ulangan dan juga pemboleh ubah dan juga operator matematik cikgu. Betul. Tapi kan cikgu, macam cikgu katakan tadi, selalunya dalam pengaturcaraan ni ralat tu pasti akan berlaku. Mira nak tanya cikgu, macam mana ya kalau anda kata Mira ataupun kawan-kawan di rumah buat sendiri dan kami mengalami ralat? Bagaimana kami nak handle ataupun kami nak ubah semula kita punya command atau arahan? Tapi cikgu jawab kemudian. Kita kembali selepas ini. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, kembali kita dalam slot mendengar rendah di mana hari ini kita belajar tentang asas pengatur ataupun asas sains komputer iaitu Scratch, melukis poligon automatik. Cikgu, sebelum kita mulakan dengan aktiviti kita yang seterusnya, Mira ada satu soalan nak tanya cikgu. Cikgu, yang mana satu struktur kawalan pilihan tu cikgu? Okey, kalau lihatkan daripada kod atau cara ni, kita masih belum menggunakan struktur kawalan pilihan. Okey, tapi saya boleh bantulah, kita akan belajar sama-sama. Okey cikgu. Okey, so selalunya struktur kawalan pilihan ni ialah bila kita perlu pilih dua pilihan atau lebih lah. Okey, sebagai contohnya kita nak lukis, sama ada kita nak lukis pentagon atau nak lukis heksagon. So kita boleh guna struktur kawalan pilihan. Okey, jadi saya nak baiki atur cara ni supaya kita dapat gunakan struktur kawalan pilihan. So mungkin kita boleh baiki atur cara ni dengan kita bertanya dulu kepada pengguna, okey, apakah bentuk lukisan poligon yang dikehendaki. Ya. Okey, so boleh saya tunjukkan? Okey, so kita mulakan dengan, okey, kita masukkan sense. Kita gunakan blok sensing, iaitu kita bertanya lah. Okey, kita guna ask. Okey, so kita tanyakan, masukkan bentuk poligon. Bentuk poligon. Bentuk poligon. Bentuk poligon. Oh, ayat ni boleh ditulis dalam bahasa Melayu ke cikgu? Boleh. Boleh. Yang ingin dilukis. Okey. Masukkan ada satu S cikgu dekat sebelah A tu. Okey, sebentar. Masukkan bentuk poligon. Masukkan tertinggal ya. Ya. Okey, so kita bagi arahan tersebut, masukkan ini blok arahan ni kita boleh gerak-gerakkan Mira. Jangan takut ya murid-murid untuk gerakkan blok arahan ni. Okey, so masukkan bentuk poligon yang ingin dilukis. Dan saya tunjukkan sekejap. Okey, kemudian saya tunjuk. Bila kita tanya macam tu, masukkan, ini contoh ya, masukkan bentuk poligon yang ingin dilukis. Pada bahagian bawah ni, murid akan tulislah poligon apa. Okey. So kita akan guna, okey, so bentuk, mungkin murid akan jawab pentagon atau heksagon. Ya. So jadi kita gunakan struktur kawalan pilihan dekat sini, iaitu repeat pula. If else. If else. Maksudnya if ini kalau syarat yang pertama dipenuhi, so dia akan laksanakan arahan syarat pertama. Ya. Kalau tidak, dia akan melihat kepada
syarat kedua lah. Okey. So saya tambahkan satu lagi di sini. Okey, so if kita masuk balik, kita pergi pada operator if dekat sini kita dekat sinilah Mira. Silap Masukkan ke bawah. di bawah ni. Okey, dia tak nak kejap. Maksudnya cikgu, bila kita nak buat command atau arahan ni, kena betul-betul pastikan peka kan cikgu, teliti supaya tak berlaku sebarang kesilapan. Okey, so saya buat dulu variable variable. Okey, kita dekat sini lah yang kita nak gunakan pemboleh ubah ataupun dipanggil variable. So katakan saya masukkan dia ialah sebagai answer. Okey, ataupun jawab polygon lah. Saya namakan dia sebagai polygon. Kita save dulu. Okey. So kita letakkan dia sebagai if. Kita masuk balik dekat operator. Ni dia. Okey. If okey, kita masuk. Saya dah ni Okey, maaf. Okey, saya buat semula. Boleh, if, so kita guna balik answer sebagai pemboleh ubah. Okey. Pemboleh ubah, so kita tulis kat sini pentagon. If pentagon, so kita masukkan ini sebagai arahan dia. Okey, arahan yang untuk arahan buat pentagon tadi. Ni Panjang cikgu kita punya command atau arahan ni. Ya. Kemudian untuk hexagon pun kita boleh duplicate Kita boleh duplicate ini. Okey, saya duplicate dan kemudian saya tarik di sini. Okey, so kita tarik hexagon. Wow, maksudnya cikgu kat sini ada dua command yang berbeza ke cikgu? Ya. Ini arahan untuk pentagon. Okey, so di sini ialah arahan untuk hexagon. Okey. Kalau arahan untuk hexagon tu cikgu, kalau kita copy je atas boleh ke cikgu? Boleh. Kita boleh copy. Okey. So ini kita boleh copy. Kita akan tengok cikgu akan copy terlebih dahulu untuk Okey, saya masukkan tadi struktur kawalan yang salah bukan if ni, so kita tarik balik, kita guna if ni. Okey, so yang ni kita boleh buang. Okey, if barulah kita duplicate yang ini. Dalam Scratch ni kita boleh duplicate. Okey, kemudian hexagon, so di sini kita untuk hexagon. Okey, hexagon lagi sekali berapa ulangan dia Mira? 6 ulangan cikgu. 6 dan sudut dia ialah 60 juga. 60 sudut. 360 bahagi dengan 6 cikgu. Okey. So ini arahan dia. Okey, kita menggunakan struktur kawalan pilihan dan dalamnya ada struktur kawalan ulangan. Okey, so kita nak test. Okey, dalam atur cara Mira. Ya cikgu. Programmer atau tugas programmer ni dia memang banyak try and error untuk kesan ralat. So dia memang proses ni akan berlaku lah. So kita akan lihat dulu. Okey, so ini kita run program. Okey. Masukkan bentuk polygon yang ini dia lukis. Tak cantik lagi ni, masih ada ni. So kita masukkan perkataan erase tu tadi. Tertinggal perkataan erase tu. Ya. Okey, so saya kena masukkan di bahagian atas sekali. Okey, masukkan erase. Okey. Okey, Kita ulang semula. Dah cantik dah cikgu. dia masih tak hilang ni. Masih okey. kurang. Okey, tak apa, kita tengok dulu, masukkan bentuk polygon yang dilukis. Kalau saya type pentagon. Okey. Kemudian kita tekan. So nampak dia lukis pentagon. Okey, lagi sekali kalau kita pilih hexagon. Kita tarik hexagon. So kita klik.
Wah. So jadi sekarang bermaksud struktur kawalan pilihan berfungsi. Cuma tadi kurang cantik sebab awal tadi tu erase all tu tak berfungsi. So saya nak baiki lagi. Saya try macam ni. So kita try run. Barulah hilang Baru kan? cantik. Ah. Inilah macam inilah kerja-kerja programmer atau pengatur cara dia sentiasa perlu buat run dan juga baiki ralat Mira. Baiki ralat tu cikgu Okey. Okey. Okey, so kita ulang bagi nampak lagi sekali pentagon. Pentagon. Tekan. Tu dia. Oh, yang dah lukis berjaya, cikgu ya? pentagon tu. Kalau nak ulang lagi sekali kita guna hexagon. Hexagon. Kita akan tengok bentuk tu akan berubah menjadi hexagon atau 6 bucu. Wow. Okey. Boleh Mira? Boleh cikgu. Okey cikgu, tadi cikgu ada sentuh tentang ralat lah cikgu. Ya. Apa yang dimasukkan dengan ralat tu cikgu? Sebenarnya semasa saya buat tadi dah ada beberapa kali ralat berlaku kalau Mira tengok so itu yang dinamakan ralat dan itulah dalam proses ni pengatur cara kena membuat ataupun kena membaiki ralat. Tapi secara umumnya ralat terbagi kepada 3 iaitu ralat sintaks, ralat logik dan juga ralat masa larian. Okey. So boleh tak kalau cikgu tanya Mira? Boleh cikgu. Apa dia ralat logik? Ralat logik ya cikgu. Kalau ralat logik tu ialah ralat yang menghasilkan output yang salah cikgu. Oh, betul. Betul. Wow. 5 bunga untuk Mira. Terima kasih cikgu. Okey, so ralat logik ialah ralat yang menghasilkan output yang tidak sama seperti jangkaan pengatur cara. Sebagai contohnya, sepatutnya saya menjangkakan kalau lukisan pentagon dia akan keluar bentuk 5 ada segi 5. Kalau hexagon keluar bentuk 6 segi. Okey, tapi sekiranya berlaku pentagon dia keluarkan bentuk 6 segi. So dekat situ berlaku ralat. Ralat yang diberi nama ralat logik cikgu Betul. Okey. Kalau ralat sintaks apa pula Mira? Wah, ralat sintaks ya. Ralat sintaks ni ialah ralat di mana semasa kita melakukan proses pengekod, kita menghasilkan kod tu cikgu, kita tersilap daripada segi formatnya di mana arahan kita tidak dapat dibaca. Contoh arahan yang tidak dibaca macam mana tu Mira? Arahan yang tidak dapat dibaca cikgu, contohnya daripada segi kesalahan format, di mana program tidak dapat membaca kod kita dengan tepat. Ataupun mungkin selalunya ejaan salah. Typo lah cikgu. Ya, betul. Okey. Tapi biasanya dalam Scratch ni sebab kita punya kod arahan adalah berasaskan blok. So kemungkinan untuk berlaku ralat sintaks tu mungkin kurang. Sebab ralat sintaks ni biasanya dia seperti kesalahan ejaan pada sintaks pengaturcaraan tersebut. Jadi jawapan saya tadi macam mana cikgu? Tepat ke kurang tepat sikit ke? Okey. Boleh bagi 5 bunga. Terima kasih cikgu. Okey. Itu ralat yang kedua. Ya. Okey, so ralat yang ketiga ialah ralat masa larian. Okey, ralat masa larian ni boleh saya terangkan? Boleh cikgu, silakan. Okey, ralat masa larian ni menyebabkan sistem tidak berfungsi ataupun berhenti secara tiba-tiba disebabkan sebagai contohnya, misalnya kalau dalam operator matematik ni, misalnya bahagi 10. Dalam bahagi 10 dalam operator matematik, katakan 360 ni kita tersilap, kita letak bahagi kosong saya tersilap sebut tadi bahagi kosong. So apa saja yang bahagi dengan kosong akan menyebabkan ralat masa larian. So kita boleh test dekat sini Jom kita cuba cikgu. Okey. Macam mana? Saya Saya run dari sini tak perlu besarkan. Okey, so saya masukkan katakan 5. Saya nak melukis pentagon. Okey, so apa yang berlaku, aplikasi ni berhenti secara tiba-tiba. Sebab pembahagian secara bahagi kosong ni menyebabkan ralat masa larian. So dia berhenti. Okey? Ya, apa-apa saja cikgu kalau kita bahagi dengan kosong tak akan menyebabkan sebarang pergerakan tu lah. Ya, betul. Okey.
Okey. So sebenarnya kita ni dah berjaya, sebenarnya kita dah berjaya pun membuat satu atur cara yang menggabungkan struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan dan struktur dan menggunakan pemboleh ubah dan juga operator matematik. So saya nak tanya Mira lah. Boleh cikgu? Okey, sekejap saya bagi balik. Okey, so di mana struktur kawalan pilihan dalam kod atur cara ni? Di mana cikgu Kalau untuk kod arahan pilihan tu mungkin berada di Blok yang mana? blok yang Atau warna apa? warna yang berwarna jingga cikgu. Betul. Iaitu yang boleh sebutkan dia punya arahan. Iaitu answer equal pentagon. Okey. So If then. If ya. If else if ni. Okey, ini ialah struktur kawalan pilihan. Kalau struktur kawalan ulangannya pula? Struktur kawalan ulangannya pula cikgu berada di yang berwarna jingga juga. Tetapi di ruangan repeat atau ulangan. Betul. Okey, repeat So struktur selain repeat, struktur kawalan ulangan kita boleh guna forever, tapi forever tak sesuai untuk kod atau cara bagi melukis poligon so dia mungkin forever ni dia sesuai untuk pengulangan yang berterusan, secara berterusan. Okey, itu dia cikgu. Ini cikgu dah tunjukkan cara untuk melukis poligon. Macam cikgu kata, kita melukis poligon yang sekata kan cikgu, kerana ada bucunya seperti pentagon, hexagon. Kalau saya nak cuba lukis untuk dekagon ke boleh cikgu? Kod dekagon kita ada 10 bucu. Lepas cikgu boleh juga? Boleh. Boleh. Tapi tak apa, sebab hari ni macam cikgu kata, cikgu hanya akan fokuskan kepada pentagon dan juga hexagon, dan cikgu pun telah menerangkan bagaimana cara yang mudahnya, dan jika berlaku sebarang ralat pun cikgu dah terangkan bagaimana untuk kita orang kata kawal ralat itu ataupun perbetulkan semula kesilapan kita. Jadi kita berhenti berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Okey, anda di rumah, murid-murid di rumah, kawan-kawan saya, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot mendengar rendah kawan-kawan, di mana kita akan belajar tentang melukis poligon automatik. Sangat mudah, tak perlu susah, tak perlu pening kepala. Kita hanya gunakan perincian scratch. Ada Oyen membantu kita di situ cikgu. Asalkan komand ataupun arahan, kod arahan yang diberikan itu betul dan juga tepat. Tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu dah terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah, ralat terbahagi kepada 3, iaitu kita ada ralat logik, ralat sintaks dan juga ralat masa larian. Okey, dan sekarang ni cikgu, di ruangan masa yang terakhir ni pula, apa pula aktiviti yang cikgu nak kongsikan kepada saya dan mereka yang berada di rumah? Silakan cikgu. Okey, so saya nak bertanya soalan lah. Saya nak uji pemahaman. Okey, boleh cikgu. So saya nak uji pemahaman Mira dan juga murid-murid di rumah. Okey, so sebenarnya tadi sebelum berhenti rehat tadi, ada 2 soalan yang belum ditanya, iaitu yang saya nak tanyalah sekarang, boleh? Boleh cikgu, silakan. Saya cuba jawab cikgu. Okey, tadi kita dah tahu yang mana struktur kawalan pilihan dan yang mana struktur kawalan ulangan. Okey, so soalan saya ialah yang mana pula pemboleh ubah dalam atur cara ni? Okey, kawan-kawan, yang ini kawan-kawan di rumah pun kena tolong Mira juga untuk kita mencari jawapannya. Cikgu kata yang mana satu daripada pemboleh ubah cikgu Ya. Kalau di dalam pengatur cara ni pemboleh ubahnya, Mira rasa jawapannya ialah answer. Betul tak cikgu? Answer. Ya, answer. betul. Betul. Okey. 5 bunga. 5 bunga untuk Mira. Terima kasih cikgu. Okey, saya dapat 5 bunga lagi. So, lagi satu. Okey, soalannya ialah yang mana pula operator matematik yang digunakan dalam atur cara ni? Okey, kalau operator matematik, tadi ingat tak kawan-kawan cikgu terangkan ada operasi darab. Jadi, kalau daripada segi operator matematik, sudah semestinya di dalam yang kolom berwarna biru tu cikgu,
Yang warna hijau tu iaitu 360 bahagi dengan N. Betul, cikgu? Betul. Betul. Operator matematik bahagi digunakan dalam atur cara ini. Ya, okey. Dapat bunga ke cikgu? Oh, ya, dapat 5 bunga untuk Mira. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Saya nak teruskan dengan uji pemahaman Mira. Boleh? Ya. Boleh cikgu? Okey. So, kalau macam tu saya nak tanya Mira. Okey, bolehkah Mira bagi tahu cikgu kalau cikgu nak untuk buat pilihan sama ada melukis segitiga dan segi empat. Wah. Okey. So di bahagian manakah yang perlu kita ubah? Kalau segitiga dan juga segi empat ya cikgu. Bahagian yang kena ubah sudah semestinya bahagian sisi dia ataupun bucu dia cikgu. Okey, yang pertama sekali jawapan pentagon tu Mira ubah Pentagon, kepada nak tulis nak type apa ni? segitiga. Segitiga, baiklah. Segitiga. Kemudian di bahagian repeat, Repeat yang ini. ya, Ya. Mira ubah kepada 3. 3. Okey. Di bahagian operasi matematik kita tadi 360 tu bahagi dengan 3 juga cikgu. Okey, saya ubah 3. Okey, so ada lagi penambah pembetulan yang perlu dibetulkan? Ada lagi cikgu. Tadi cikgu kata segitiga dan juga segi empat kan cikgu? Betul. Baik, kalau macam tu heksagon Mira akan tukarkan kepada segi empat. Segi 4. Segi empat. Baik. Dan daripada repeat 6 kita akan tukarkan kepada 4. 4. Okey cikgu. Okey. Dan yang terakhir 360 bahagi dengan 4 juga cikgu. Bahagi dengan 4. Okey, so Okey. kita lihat. Okey. Jadi ke tak jadi ni? Kita Jadi tengok sama-sama jadi, kawan-kawan. ya. Okey, so soalan masukkan bentuk poligon. So saya typekan. Segitiga. Okey, saya typekan segi 3. Wah, So jadi. dapat tak lukis segitiga? Lukisan segitiga. Okey, kemudian lupa. 5 bunga untuk Mira. Terima kasih cikgu. Okey, maksudnya bunga untuk kita kawan-kawan berjaya buat segitiga. Banyak bunga Mira dapat hari ni. Itu baru segitiga cikgu. Ada lagi satu bentuk tu. Okey, baik. Kita klik. Seterusnya, saya typekan segi 4. Okey, jadi tak? Harap-harap menjadi. Wah, jadi. Tahniah Mira. Terima kasih cikgu. So, nampaknya Mira berjaya faham dengan baik untuk bagaimana nak membina atur cara yang melibatkan struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan dan juga melibatkan operator matematik. Ya, betul tu cikgu. Okey, Alhamdulillah. Mira, saya cikgu. nak buat pembetulan sedikit. Saya baru perasan saya ada tersilap. Tersilap Okey. mana tu cikgu? Bahagian pemboleh ubah Mira. Kadang-kadang ni kita ada buat kesilapan, so kita kena betulkan. Ya. Okey, tadi pada bahagian pemboleh ubah, saya nyatakan tadi dinyatakan answer ialah pemboleh ubah. Tapi sebenarnya answer ini sebenarnya dia menggunakan operator. Okey, dia merupakan operator perbandingan. Oh, begitu. So murid-murid jangan keliru sebab dia dalam Scratch dia menggunakan simbol sama dengan ni 1. Walaupun dia 1 tapi dia sebenarnya merujuk kepada operator perbandingan. So mungkin untuk mendalami tajuk ni nanti mungkin pada sesi yang akan datang kita akan lihat tajuk operator lebih detail lah berkaitan operator perbandingan. Ya, kelas yang akan datang cikgu ya. Ya. InsyaAllah. Baik cikgu, bagaimana pula dengan rumusan keseluruhan daripada kelas kita pada hari ini? Silakan cikgu. Okey, so secara keseluruhannya saya sangat gembira dan berpuas hati terutamanya dengan pencapaian Mira. Okey, dapat dilihat Mira faham dengan baik bagaimana nak menggunakan struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan dan juga operator matematik dalam untuk kita melukis poligon.
So sebenarnya untuk melukis poligon ni tak susah kalau kita nak menggunakan scratch. Okey, dan kemudian yang bagusnya Mira juga berjaya mengesan ralat dan juga membaiki ralat yang terdapat dalam atur cara, dan saya percaya murid-murid di rumah pun boleh melakukannya. Okey, jadi semuanya sangat mudah, dan saya harapkan murid-murid di rumah dapat mengikuti ataupun memahami apa yang disampaikan pada hari ini, seperti yang Mira berjaya mengumpulkan banyak bunga pada hari ini. Ya, Alhamdulillah. Maksudnya cikgu, objektif pembelajaran dan juga hasil pembelajaran kita untuk hari ini tercapai, cikgu. Ya, tercapai. Alhamdulillah. Baik, cikgu, bagaimana pula daripada segi latihan ataupun pengukuhan bagi murid-murid di rumah yang ingin dapatkan juga sumber pembelajaran kita pada hari ini? Silakan, cikgu. Okey, kita boleh rujuk sumberku. Mungkin Mira boleh angkatkan kad QR tersebut. Ada kotak. Ini dia. Murid-murid boleh layari atau scan kad QR tersebut. Okey, untuk melayari portal sumberku untuk membuat latihan yang berkaitan tajuk kita pada hari ini. Betul tu, cikgu. Ataupun kawan-kawan boleh teruslah layari pautan yang telah tertera tadi, cikgu, di kaca TV dengan bantuan daripada ibu bapa ataupun penjaga. Jadi cepat-cepat scan cepat-cepat untuk dapatkan sumber latihan yang boleh membantu pengukuhan dan juga pemahaman kita bagi mata pelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu Masyita, atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih kerana sudi datang juga. Terima kasih kepada semua kawan-kawan saya yang menonton di rumah sehingga ke penghujung rancangan. Diharapkan ilmu ini dapat memberikan anda kefahaman yang lebih lagi tentang apa yang anda pelajari. Minta maaf salah dan silap. Saya Syamira Nazir, ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.